Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tami bil khair. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay, video kali ni saya nak kongsikan tentang negara kita viral tentang bekas Perdana Menteri kita iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak dimasukkan ke penjara. Hari ni kira bersejarah lah. Ni kira bersejarah lah. Bagaimana saya nak kongsikan kenapa Najib boleh kena penjara 12 tahun dan denda sebanyak 210 juta ringgit. Lebih kurang gitulah denda dia. Okey, Datuk Seri Najib Tun Razak menjadi Perdana Menteri pertama Malaysia yang menjalani hukuman penjara setelah Mahkamah Persekutuan menolak rayuan akhirnya untuk membatalkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta ringgit. Setelah didapati bersalah terhadap 7 pertuduhan membabitkan RM40 juta dana SRC International Sinan Berhad SRC. Kes membabitkan bekas Presiden UMNO itu bermula sejak 2018 lalu setelah Barisan Nasional kalah pada pilihan raya umum ke-14. Kes itu yang mengambil masa 4 tahun menempuh pelbagai situasi termasuk prosidingnya dijalankan secara dalam talian ketika negara dilanda pandemik COVID-19. Hakim-hakim yang terlibat dalam perbicaraan kes Najib ialah Mahkamah Tinggi Hakim Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali, Mahkamah Rayuan Hakim Datuk Abdul Karim Abdul Jalil, Hakim Datuk Haz Zanah Mehad dan Hakim Datuk Wazir Alam Maidin Mira. Mahkamah Persekutuan hakim-hakim yang terlibat adalah Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat, Ketua Hakim Sabah dan Sarawak Tan Sri Abang Iskandar Abang Hashim, Hakim Datuk Naili Patamatan, Hakim Datuk Mary Lim Tiam Suan dan Hakim Datuk Muhammad Zabidin Muhammad Diah. Pada 22 dan 24 Mei 2018, Najib kali pertama dan kedua memberi keterangan kepada Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM berhubung isu SRC. Pada 3 Julai 2018, SPRM menahan bekas Perdana Menteri itu di rumahnya di Langkah Duta, Kuala Lumpur. Kira-kira jam 3 petang, Najib ditahan di lokap SPRM. Perbicaraan bermula pada 4 Julai 2018. Najib buat pertama kali dihadapkan ke Mahkamah Seksyen atas 3 pertuduhan pecah amanah jenayah CBT dan 1 tuduhan menyalahguna kuasa berkaitan dana SRC International Sinan Berhad SRC berjumlah 42 juta ringgit. Perbicaraan kemudian dipindahkan ke Mahkamah Tinggi. Pada 8 Julai 2018, Najib dihadapkan ke Mahkamah Tinggi atas 3 tuduhan pengubahan wang haram 40 juta ringgit dana SRC yang diperolehi daripada aktiviti haram. Pada 8 Ogos 2018, Najib didakwa di Mahkamah Tinggi atas 3 pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan dana sama, iaitu RM40 juta ringgit daripada SRC yang merupakan hasil aktiviti haram. Pada 10 Ogos 2018, Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali menolak permohonan Najib untuk melarang media dan orang ramai daripada menerbitkan kenyataan berhubung merit kes jenayahnya yang akan membuat inferens kesimpulan Najib bersalah sementara menunggu kesnya selesai. Pada 10 Ogos 2018, Muhammad Nazlan menetapkan 33 hari bermula 12 hingga 28 Februari 2019 dan 4 hingga 29 Mac 2019 untuk perbicaraan kes SRC Najib. Pada 13 Ogos 2018, Najib memfailkan rayuan di Mahkamah Rayuan berhubung keputusan Mahkamah Tinggi menolak untuk mengeluarkan perintah melarang media dan orang awam daripada menerbitkan kenyataan berhubung merit kesnya. Pada 18 Disember 2018,
Mahkamah Tinggi menolak permohonan Najib untuk mendapatkan surat pelantikan Datuk Sulaiman Abdullah bagi mengetuai pasukan pendakwaan dan permohonannya untuk mendapatkan dokumen berhubung kes itu. Pada 15 Januari 2019, Najib menerusi firma guamannya Ms. Syafiee dan Co telah menulis surat bertarikh 15 Januari kepada Mahkamah Tinggi memohon agar perbicaraannya yang dijadualkan pada 12 Februari dilapangkan sementara menunggu 3 rayuan interlokutorinya di Mahkamah Rayuan. Pada 17 Januari 2019, Ketua Bahagian Pendakwaan Jabatan Peguam Negara Manoj Kurup dalam surat bertarikh 17 Januari 2019 yang dihantar kepada Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali membantah permohonan pihak pembelaan untuk menangguh perbicaraannya, menyatakan permohonan itu adalah remeh dan akan menyebabkan kelewatan yang tidak munasabah terhadap perbicaraan yang dijadualkan. Pada 19 Februari 2019, Mahkamah Rayuan membenarkan permohonan Najib untuk menangguh sementara perbicaraannya sehingga rayuannya berhubung keputusan pendakwa raya menarik balik sijil perpindahan 7 pertuduhan terhadapnya selesai. Pada 14 Februari 2019, Mahkamah Rayuan menetapkan 11 dan 12 Mac untuk mendengar 4 rayuan Najib bagi membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi. Berhubung permohonan interlokutori Najib mengenai 7 pertuduhan melibatkan dana SRC 11, 12, 15 dan 18 Mac 2019, Mahkamah Rayuan mendengar 4 rayuan Najib. Pada 21 Mac 2019, Mahkamah Rayuan membenarkan penangguhan sementara perbicaraan Najib sehingga Mahkamah Persekutuan mendengar dan memutuskan 3 rayuannya yang sebelum itu ditolak oleh Mahkamah Rayuan. Pada 21 Mac 2019, Mahkamah Rayuan menolak 3 rayuan Najib itu. Rayuannya untuk mendapatkan perintah melarang media dan orang awam membincangkan merit kes jenayahnya, akses kepada dokumen penyiasatan termasuk kenyataan saksi pada peringkat pra-perbicaraan dan mengenai penarikan balik sijil perpindahan pertuduhannya oleh Peguam Negara. Pada 21 Mac 2019, Mahkamah sama bagaimanapun membenarkan rayuan Najib untuk mendapatkan salinan surat perlantikan Datuk Sulaiman Abdullah mengetuai pendakwaannya. Pada 27 Mac 2019, panel 7 Hakim Mahkamah Persekutuan membenarkan rayuan pendakwaan untuk mengetepikan keputusan Mahkamah Rayuan yang membenarkan permohonan Najib untuk menangguhkan sementara perbicaraan sementara menunggu rayuan berhubung permohonannya selesai. Pada 28 Mac 2019, Mahkamah Tinggi menetapkan 3 April pada 2 petang bagi perbicaraan kes SRC Najib. Pada 1 April 2019, Najib memfailkan satu lagi rayuan permohonan semakan terhadap keputusan Mahkamah Persekutuan yang menolak permohonannya menangguhkan perbicaraan kesnya berkaitan SRC ini. Pada 3 April 2019, perbicaraan bermula di hadapan Hakim Muhammad Nazlan menolak permohonan Najib tersebut untuk mengisytiharkan 7 pertuduhan itu adalah cacat. Pada 27 Ogos 2019, pendakwaan menutup kes telah memanggil 57 orang saksi. Pada 3 Disember 2019, Mahkamah memerintahkan Najib membela diri terhadap 7 pertuduhan tersebut. Pada 11 Mac 2020, perbicaraan berakhir setelah 33 hari melibatkan keterangan 19 saksi. Pada 28 Julai 2020, Mahkamah Tinggi menjatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta setelah mendapati Najib bersalah terhadap 7 pertuduhan berkenaan. Pada 19 Oktober 2020, Najib memfailkan rayuan di Mahkamah Rayuan berhubung sabitan kesalahan dan hukuman Mahkamah Tinggi yang dijadualkan didengar pada 5 April 2021. Pada 18 Mei 2021, Mahkamah Rayuan selesai mendengar hujahan pembelaan dan pendakwaan berhubung rayuan itu. Pada 23 November 2021, Mahkamah Rayuan menetapkan 8 Disember sebagai tarikh membuat keputusan berhubung rayuan Najib. Bagaimanapun, Najib memohon menunda tarikh itu kerana menjalani kuarantin akibat COVID-19 hingga 12 Disember. Permohonan itu bagaimanapun ditolak pada hari yang sama.
Pada 2 Disember 2021, Najib memfailkan permohonan kepada Mahkamah Rayuan untuk memasukkan bukti baharu dalam rayuannya. Pada 7 Disember 2021, Mahkamah Rayuan menolak permohonan Najib untuk memasukkan bukti baharu dalam rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi. Pada 8 Disember 2021, Mahkamah Rayuan membuat keputusan mengekalkan sabitan kesalahan dan hukuman yang dikenakan Mahkamah Tinggi. Peguam bela Najib, Tan Sri Muhammad Syafiee memfailkan rayuan di Mahkamah Persekutuan. Pada 9 Mei 2022, Mahkamah Persekutuan menetapkan 10 hari bermula 15 Ogos untuk mendengar rayuan akhir Najib terhadap kesalahan dan hukumannya itu. Pada 21 Julai 2022, Mahkamah Tinggi menolak permohonan Peguam Diraja Britain Jonathan Laidlaw untuk dibenarkan mewakili Najib dalam rayuan akhir itu. Pada 25 Julai 2022, Najib menamatkan khidmat semua pasukan pembelaannya termasuk Muhammad Syafiee dan melantik Zaid Ibrahim Suflan dan partners sebagai peguam cara baharunya. Pada 26 Julai 2022, pasukan undang-undang baharu Najib diumum dengan Hisham Tekpoh Tek sebagai peguam utama. Pada 29 Julai 2022, Mahkamah Persekutuan membuat keputusan meneruskan pendengar rayuan yang dijadualkan pada 15 Ogos. Walaupun peguam baharu Najib memohon penangguhan dengan alasan memerlukan masa untuk membuat persediaan. Pada 15 Ogos 2022, Peguam Hisham Teh memfailkan permohonan untuk menambah bukti baharu dalam rayuan terakhir itu. Pada 16 Ogos 2022, Mahkamah Persekutuan sebulat suara menolak permohonan Najib memasukkan bukti baru. Panel 5 hakim diketuai Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat juga menolak permohonan pasukan pembelaan untuk menangguhkan kes itu antara 3 dan 4 bulan. Pada 18 Ogos 2022, Mahkamah Persekutuan mula mendengar rayuan Najib setelah menolak permohonan Hisham Teh untuk menarik diri daripada mewakili Najib. Mahkamah mengarah pihak pendakwaan menggugurkan hujah lisan setelah pasukan pembelaan enggan membuat demikian. Pada 19 Ogos, pendakwaan meneruskan penghujahan sebelum menamatkannya manakala Hisham Teh kekal enggan membuat sebarang penghujahan pembelaan. Panel 5 hakim turut menolak permohonan Hisham Teh untuk menangguhkan rayuan kepada Khamis 29 Ogos. 23 Ogos 2022, Najib kemukakan permohonan supaya Tengku Maimun menarik diri daripada mendengar rayuan akhir itu. Mahkamah mendengar hujahan pembelaan dan pendakwaan berhubungan permohonan itu. Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah kembali untuk menjadi peguam Najib dan meminta penangguhan perbicaraan tetapi ditolak. Mahkamah menolak permohonan Najib supaya Tengku Maimun menarik diri daripada mendengar rayuan akhirnya. Najib membacakan kenyataan di hadapan 5 hakim Mahkamah Persekutuan. Tengku Maimun membacakan keputusan menolak rayuan Najib untuk membatalkan sabitan dan hukuman penjaranya yang dijatuhi di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sekaligus menghantar bekas Perdana Menteri Malaysia itu ke penjara. Okey, itu sedikit bagaimana Najib boleh ke penjara. Moga-moga kita mengambil iktibar daripada apa yang berlaku. Saya akhiri dengan serakat pantun. Pergi ke kedai memandu kereta, moga-moga menjadi iktibar kepada kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.